Kerajaan Perpaduan jangan kompromi isu 3R. Pemimpin keadilan menggesa Kerajaan Perpaduan agar tidak bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang cuba menghangatkan sentimen kaum, agama dan raja yang dikenali sebagai 3R di negara ini. Pengarah Modal Insan Keadilan Syed Ibrahim Syed Noor berkata kegagalan kerajaan menangkis atau memerangi provokasi mainan sentimen 3R oleh Perikatan Nasional boleh menimbulkan perpecahan. Menurut beliau, gejala itu memberi gambaran negatif terhadap kemampuan berfikir, berhujah dan sifat saling menghormati ketika berhadapan dengan perbezaan. Beliau dipetik sebagai berkata sentimen 3R amat sensitif di negara ini apabila ianya boleh mencetuskan prasangka buruk, ketegangan dan perpecahan. Sejarah telah membuktikan kerosakan yang timbul seperti peristiwa 13 Mei, pergolakan kaum di Afrika Selatan dan Amerika Syarikat. Sebagai negara yang mempunyai masyarakat majmuk dengan kepelbagaian kaum, agama dan budaya, prinsip yang wajar dipegang bukannya dengan kayu ukur kaum atau agama semata-mata, tetapi prinsip keadilan, kebenaran dan kemanusiaan, ujarnya ketika dihubungi Harapan Daily. Dia berpendapat kenyataan berunsurkan 3R tidak boleh dibiarkan berleluasa sehingga boleh merencatkan kemajuan serta potensi negara dan rakyat. Ahli Parlimen Ledang tersebut juga mengingatkan agama Islam tidak pernah menghasut penganutnya untuk menyemai kebencian antara satu sama lain. Sebaliknya, kata Syed Ibrahim, rasa benci yang dilemparkan kepada kumpulan berbeza berpunca daripada minda tertutup terhadap nilai majmuk dan kepelbagaian. Dalam konteks Islam, orang yang mulia tidak disandarkan kepada warna kulit, kedudukan atau kaum, tetapi kepada mereka yang paling bertakwa. Juga penyampaian agama atau hujah tidak didasarkan kepada kaedah penyampaian pelampau atau ekstrim yang menghina agama atau kaum, tetapi melalui hujah, hikmah dan akhlak, tegasnya. Pendirian yang sama turut disuarakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Ahmad Mustain Osman. Beliau juga menggesa Kerajaan Perpaduan menggunakan segala peruntukan undang-undang sedia ada bagi menangani isu penghinaan membabitkan unsur 3R di negara ini. Menurutnya, akta dan undang-undang sedia ada sudah merangkumi serta mencukupi untuk menghukum sesiapa sahaja yang cuba mewujudkan sebarang isu berkaitan 3R. Gunakan semua undang-undang yang ada di negara ini untuk menyekat 3R, tidak kira undang-undang sekecil mana pun untuk disabitkan dengan kesalahan. Manusia ini takut dengan undang-undang. Jangan biarkan sesiapa pun, walaupun dia Presiden PAS sekalipun, tetapi kalau ada unsur-unsur tersebut, yakni 3R, kena ambil tindakan segera, katanya, seperti dipetik Harapan Daily kemarin. Ahmad Mustain berharap pihak kerajaan dapat memandang serius gejala penghinaan yang merangkumi 3R dengan mengambil tindakan proaktif bagi menghalangnya terus berleluasa. Saya bersetuju dengan tindakan Perdana Menteri dan kerajaan untuk saman dan buat laporan polis kerana situasi ini semakin membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang melakukan penghinaan terhadap isu 3R. Kalau tidak, ia akan berterusan dan memberi kesan kepada Pakatan Harapan, tegasnya. Beliau menegaskan kebebasan bersuara bukan bermakna seseorang boleh bercakap apa sahaja yang disukai kerana dikhawatiri akan menimbulkan kesan ke atas orang lain daripada sudut maruah, kehormatan dan harga diri. Pada 8 April lalu, Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Nursia Muhammad Saaduddin memberitahu media bahawa sebanyak 7 kertas siasatan dibuka sejak 27 Mac sehingga 6 April lalu berkaitan kes penghinaan institusi diraja, penghinaan agama dan membabitkan unsur perkauman. Tegas beliau, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah menubuhkan task force khusus untuk siasatan melibatkan isu 3R pada 22 Mac lalu yang diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Perkara itu selari dengan peruntukan artikel 145/3 Perlembagaan Persekutuan, manakala 4 kes lagi masih dalam siasatan pihak Unit Siasatan Jenayah Terkelas atau USJT, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, satu kertas siasatan dibuka ke atas Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang Muhammad Fawaz Muhammad Jan merhubung kenyataan mereka yang berunsur perkauman. Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Barang itu disiasat berdasarkan kenyataannya dalam rencana minda Presiden pada 15 September 2022 yang bertajuk Mengapa PAS Menolak Pakatan Harapan. Ramai dalam kalangan PH tidak beriman, berakidah dan bermoral, yakni berakhlak secara terbuka, mengumpulkan kumpulan perasuah dan penerima
melalui merasua, kata Abdul Hadi. Sementara itu, Ahli Parlimen Perkhidmatan PAU Ustaz Muhammad Fawaz Muhammad Jahan disiasat berdasarkan kenyataan yang dimuat naik di halaman Facebook Fawaz yang berbunyi, dalam sirah belum pernah ada sejarah kafir ada keinginan untuk memartabatkan agamamu wahai Muslim, tetapi menjatuhkan agamamu selalu diingatkan dalam Al-Quran. Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu Ustaz Muhammad Harun Isa berkata ia hanyalah tindakan politik dan terdesak pihak kerajaan yang ketandusan isu untuk mengaitkan pembangkang dengan kesalahan. Isu lama dan sudah reda seperti mereka ini, yakni kerajaan, tetapi mentaliti masih pembangkang. Menghangatkan sesuatu isu supaya rakyat pandang serong kepada PN, katanya di petik Harakat Daily 10 April lalu. Menurut laporan, beliau membidas bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu mudah terasa di mana disindir dalam logat Terengganu sebagai lembut sangat dengan langsung tidak boleh ditegur. Kelakar, kenyataan kedua-dua pemimpin PAS yang menyakitkan hati kaum tertentu di negara ini katanya hanya sekadar teguran. Sedangkan kenyataan itu merupakan tuduhan yang dilemparkan kepada Pakatan Harapan untuk menghasut agar masyarakat majmuk di negara ini sentiasa memandang serong antara satu sama lain. Tak kalah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah yang baharu, Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC, sampai nak siasat perkara tersebut kalau ia semata-mata teguran. Apa Perikatan Nasional buat untuk memperbaiki hubungan kaum, agama dan institusi istana dalam tempoh masa berkuasa selama 33 bulan? Tepuk dada, tanyalah hati. Sejujurnya, siapa yang banyak kali menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah selama ini? Siapa yang memperlekeh titah perintah Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama di negeri-negeri kalian berlindung? Pesan nenek moyang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.